Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Telah berkata pengarang bagi kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub bagi Al-Alim Al-Allamah Syekh Ali Ibn Abdul Rahman Al-Kalantani rahimahullah, bagi menyambung pada khatimah fi sifatil jannah wa na'imiha, ya. Masih lagi dalam khatimah pada menerangkan sifat syurga dan segala kenikmatan. Jadi kita sambung pada muka surat 211 bagi kitab yang Jawi dan pada muka surat 407 bagi kitab yang Rumi. Kita tengok pada muka surat 211 pada baris yang ketiga daripada bawah. Yang mana pada sebelum ini telah diterangkan tentang sedikit sebanyak ahwal di dalam syurga, ya. Dan sebelum itu kita telah diperdengarkan tentang ahwal dan segala keadaan siksaan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi orang-orang yang akan menghadapi hari perhisaban, ya, pada hari Yaumil Mahsyar, ya. Dan di sini dinyatakan tentang kenikmatan-kenikmatan yang akan dinikmati oleh orang-orang yang beriman yang dapat keselamatan daripada azab siksaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana penghuni syurga mereka akan dilayan sebagai makhdum oleh para khadim. Khadim ini juru khidmat yang akan melayani setiap penghuni-penghuni syurga itu, ya. Dan setiap penghuni syurga itu mereka akan menjadi raja di dalam syurga yang mereka inapi, tempat mereka tinggal di dalam syurga itu. Mereka akan menjadi raja bagi syurga yang mereka tinggal itu, ya. Kata tif iaitu keadaan mahkota. Ini keadaan mahkota bagi setiap penghuni syurga yang berada di dalam syurga itu. Maksudnya sebagai raja itu mereka dipakaikan dengan mahkota atas kepala mereka itu, seperti barang ada ia atas kepala raja-raja. Dan yang terlebih besar dari dan yang terlebih besar dari besar darjatnya, ya,
Jadi lagi yang terlebih besar darjatnya orang yang menilik kepada wajah Tuhan tiap-tiap hari. Ini bagi orang-orang yang dapat menilik, dapat menatap wajah Tuhan, dapat menatap wajah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurga itu. Lebih besar mahkota yang mereka pakai, ya, apabila mereka dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu keadaan mahkota atas kepala mereka itu seperti barang ada ia atas kepala raja-raja. Ini mahkota. Dan yang terlebih besar darjatnya orang yang menilik kepada wajah Tuhannya tiap-tiap hari, ya. Mereka itu akan mendapat mahkota yang lebih besar, ya. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, tiada ada di dalam dunia suatu daripada barang yang di dalam syurga melainkan muwafaqat pada nama juga, ya. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, tiada ada di dalam dunia suatu daripada barang yang di dalam syurga melainkan muwafaqat pada nama juga. Adapun ain, maka sangat jauh barang yang antara keduanya, ya. Ini apa? Di dalam syurga ni segala kenikmatan ma tashtahi, apa yang kamu hendak, apa yang kamu berahi, semua ada. Ini apa kenikmatan yang kita suka dalam dunia ni? Apa kenikmatan? Makan, minum, buah-buahan, segala kesukaan, kegembiraan kita, apa sahaja benda-benda yang ada dalam dunia ni semua dalam syurga. Semua sama ada di dalam syurga. Cuma apa beza dia? Bezanya pada ain dia, ya, pada nama serupa. Kalau macam kata di dalam dunia ni ada buah-buahan, ya, buah macam-macam buah ada lah, ya. Sebab apa syurga ni dia adalah taman yang dikatakan jannat. Jannat ni jamak bagi jannatun. Jannatun artinya kebun, ya. Jadi dalam kebun ni mana ada orang buat rumah sangat pun. Selalunya kebun ni orang tanam pokok, ya, tempat berbagai-bagai tumbuh-tumbuhan. Dan bukan tumbuhan saja, bukan pokok-pokok batang dengan daun saja, dia ada buah-buahan, ya. Jadi buah-buahan kalau dalam dunia ni kita suka apa? Macam-macam buah, ya. Kita di Malaysia ni kita ada buah durian, rambutan, pisang, manggis, ya, macam-macam. Jadi dalam syurga pun ada buah-buahan ni. Sama, kalau di dunia ada pisang, di dalam syurga pun ada pisang. Kalau di dalam dunia ni ada buah manggis, di dalam syurga pun ada buah manggis. Kalau dalam dunia ni ada buah durian, di dalam syurga pun ada buah durian. Cakap ada buah apa? Apa saja buah yang ada dalam dunia ni, semua ada dalam syurga. Cuma bezanya pada ainnya. Ya, ini kalau macam buah pisang tu di dunia ni kita nampak bentuk pisang tu macam tu lah, ya, kuning atau hijau, panjang dia kadang sesikat tu ada 10-12 biji pisang, kan. Kita nampak rupa macam tu. Tapi dalam syurga dia bukan macam tu lagi dah. Lebih lagi keadaan dia tu, ya, berbeza pada ain dia. Nama pisang juga, tapi bentuk keadaannya wallahu a'lam yang tak pernah kita lihat, ya. Begitu juga segala kenikmatan, makanan-makanan, ya, hidangan-hidangan. Begitu juga kalau kata mahligai, ya, istana. Kalau dalam dunia ni pun ada istana juga, ya. Kita dah tengok istana dalam dunia ni macam mana rupa dia. Ada bilik-bilik khas, kemudian ada perabot-perabot dia yang mahal, dengan lantai daripada marmar dan sebagainya. Ada perhiasan disalut dengan emas, ya. Begitu juga dalam syurga. Ada mahligai-mahligai istana, tapi jauh lebih hebat lagi daripada apa yang kita pernah lihat dalam dunia. Apa saja, ya, cakap dia apa dalam dunia ni, semua ada.
kenderaan pun ada. Ya. Kawan saya seorang, dia pernah mimpi, dia kata dia pernah mimpi dia macam keadaan tu dalam syurga. Ya. Jadi dalam syurga ni segala apa yang kita kehendak, apa ma tashtahi, apa saja yang kita berahi, apa kita suka, semua Allah akan bagi. Jadi kawan saya seorang ni, dia kata dalam syurga tu dia memang minat kenderaan, kereta ni kan, kereta mewah, kereta sedap-sedap kan. Jadi dalam syurga tu dia kata kenderaan dia kalau macam dekat dunia ni, kalau ada Ferrari ke Lamborghini, dekat dalam sana pun ada, dia kata kat saya. Ada tapi jauh lebih hebat lah, dia kata. Dia nampak tu dalam mimpi dia lah, dia khabar dekat saya. Saya pun terpegun jugalah. Ya. Sebab saya bukan berahi sangat tentang kereta ni. Ya, kita berahi selalu tentang bidadari tu je. Tapi kenderaan dalam syurga ni, macam mana kita lihat dalam dunia, kalau ada motor ke, motorcar ke, dalam syurga pun ada. Ya. Dia dalam syurga ni tempat Allah Ta'ala sempurnakan segala kenikmatan-kenikmatan, ya, untuk hamba-hambanya yang beriman. Jadi kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tiada ada di dalam dunia suatu daripada barang yang di dalam syurga melainkan muafakat pada nama jua. Ini sama tu pada nama saja. Ya, kalau kita kata isteri, maknanya di akhirat dalam syurga pun ada isteri. Ya. Tapi keadaan isteri di dalam syurga tu dah tak sama macam keadaan isteri waktu kita di dunia ni. Ya. Kalau di dunia ni, ialah isteri kita ni, kalau dia tak berhias, dia tak bersolek, tambah kalau baru bangun tidur kan, dan kadang-kadang bila badan tu dah berlengah dengan peluh tu, dia tak ada wangi dah. Ya. Kadang-kadang bau masam pun ada. Ya tak? Itu belum kira yang taik telinga, taik mata, taik hidung, taik gigi dan sebagainya. Ya. Jadi mereka nak kena mandi, nak kena bersihkan diri, nak kena pakai wangi-wangi, barulah dapat menarik perhatian suami. Tapi isteri di dalam syurga ni lain pula keadaannya. Ya. Mereka sentiasa akan diperhiaskan dengan pakaian-pakaian, ya, persalinan-persalinan. Macam mana bidadari pakai. Kalau bidadari tu dia ada 70 lapis pakaian dia. Dan setiap satu lapis tu boleh nampak lapis yang belakangnya lagi, sehingga boleh nampak habis sampai ke tubuh badan pun nampak lagi. Begitulah. Jadi setiap apa kenikmatan yang disukai oleh manusia ni, hamba-hamba ni, ya. Kalau dalam dunia ni kita suka apa? Kalau laki-laki biasalah dia suka makan, dia suka perempuan, dia suka kemewahan, ya. Orang perempuan pun sama, ya. Mereka sukakan perhiasan, ya, kecantikan, kemewahan. Dalam syurga itulah kenikmatan yang akan disediakan. Ya. Kalau yang perempuan tu mungkin mereka punya kecenderungan tu bukan kepada syahwat sangat, sebab itu mereka tak ada bidadara layan penghuni syurga yang perempuan ni. Ya. Untuk lelaki ada, sebab lelaki ni memang kecenderungan dia lebih kepada syahwat. Ya. Jadi nak melayan syahwat dia tu, Allah bagi 70 bidadari. Allah. Itu yang sikit. Ya. Ada dinyatakan di sini, kita tengok lagi. Ya. Adapun maknanya segala kenikmatan di dalam syurga, dan ada apa yang kita pernah lihat di dunia ni. Cuma keadaan ainnya lebih berbeza, ya? Jauh lebih hebat lagi, ya? Adapun ainnya, maka sangat jauh barang yang antara keduanya, kerana barang yang di dalam syurga terlebih mulia dan terlebih tinggi. Kerana apa? Kerana di dalam syurga itu adalah kehidupan yang kekal abadi dan kehidupan yang
hakiki, kehidupan yang sebenar. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kenikmatan itu jauh lebih besar lagi. Maka emas dan perak di dalam syurga, macam mana keadaan emas dan perak? Kalau kita di dunia ni, kalau perhiasan, orang perempuan dia suka pakai gelang-gelang, rantai, ya, emas, ya. Kalau lelaki-lelaki dia tak boleh pakai emas, dia pakai perak, ya, cincin perak. Di dalam syurga juga ada segala perhiasan-perhiasan emas dan perak ini, ya. Jangan kata cincin, rantai, ya, rantai leher ke, rantai kaki ke, gelang tangan ke, semua ada. Tapi keadaan emas dan perak dia dah tak sama macam emas dan perak yang kita tengok dalam dunia ni. Ain dia dah berbeza lah. Nama sama emas juga, perak juga, tapi ain dia dah tak sama dah. Kalau emas dalam syurga tu kita boleh nampak dia macam lut sinar, boleh nampak ke dalam dia tu. Emas. Begitulah juga perak, ya. Jadi keadaan, maka emas dan perak di dalam syurga umpamanya sangat bersihnya. Ini bersih dapat dilihat, tembus, ya. Nyata dilihat zahirnya dan batinnya. Nampak? Maknanya emas tu kalau kita tengok kat dunia ni, kita nampak yang zahir dia saja, ya. Kita hanya nampak permukaan luaran emas tu saja. Kita tak dapat nampak apa kandungan dekat dalam emas tu, ya. Macam mana keadaan dia, pepejal tu, ya, zarah-zarah dia. Tapi di dalam syurga akan diperlihatkan, ya, segala kenikmatan itu. Kalau nikmat itu untuk dirasai, dinikmati dengan pandangan mata, maka dia akan melihat keindahan yang Allah Ta'ala ciptakan dalam emas, perak dan permata dalam syurga nanti, ya. Begitu juga permata. Kalau di dunia ni ada permata intan ke, maknikam ke, zabarjat ke, apa ke, mutiara ke, begitu juga dalam syurga pun ada. Cuma keadaannya jauh lebih hebat dan lebih tinggi nilainya. Dan riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, muttaqiina fiha 'alal araik. Daripada surah Al-Kahfi ayat 31, di mana Allah Ta'ala menyatakan, maksudnya muttaqiina fiha, jadi penghuni-penghuni syurga itu, mereka itu akan duduk bertelekan. Ini bersandar-sandar, duduk macam relax lah, macam kalau kita ada sofa tu, ya, atau kursi yang ada empuk tu, ya, kita kan duduk relax, macam tu lah, ya. Duduk bersama-sama dengan bidadari-bidadari. Muttaqiina fiha 'alal araik, ya, duduk sambil bersandar-sandar tu, ya, atas kasur-kasur yang empuk tu, ya, atas beberapa araik, 'alal araik. Araik ni artinya apa? Arikah, iaitu sarir. Sarir artinya apa? Katil-katil, ya. Katil-katil di mana ditempatkan di dalam syurga itu. Selalu katil-katil itu ibaratnya macam tempat layanan pengantin, ya, siap berhias, ya, dengan hiasan-hiasan. Dan katanya, sebenarnya telah bersabda Nabi SAW bahawasanya seorang lelaki berkahwin di dalam sebulan. Ini berkahwin seorang lelaki di dalam sebulan tu di mana? Dalam syurga lah, bukan di dunia ni, ya. Bahawasanya seorang lelaki berkahwin di dalam sebulan, yakni kadar masa sebulan 1000 hurul ain. Jadi sebulan tu
dalam masa sebulan di dalam syurga tu, ya, sebulan dalam syurga, kat dunia pun ada sebulan juga, ya. Tapi nama sama, tapi hakikat dia, ain dia dah tak sama. Kalau sebulan kat sana bukan macam sebulan kat sini dah. Ya. Jadi dalam sebulan di sana tu, ya, dia melayan berapa bidadari? Yakni kadar masa sebulan tu dia melayan 1000 bidadari. Allahu Akbar. Bukan 70 orang, ingat 70 orang tadi. 1000 bidadari nak dilayannya dalam masa sebulan. Sebulan di sana. Dan berdakap ia akan tiap-tiap seorang daripada mereka itu kadar umurnya di dalam dunia. Yakni penghuni syurga tu dia akan berdakap. Berdakap kira berpeluk-peluk lah. Maknanya kalau bahasa kita tu kira macam apa? Berpeluk-peluk lah, cakap boleh ni lah. Kalau bahasa biasa kita panggil apa? Beromen-romen lah. Ya. Dalam syurga tu sebulan tu nak layan tu, Allahu Akbar. Kita kadang 40 minit pun dah boring dah. Ya. Ini sebulan nak layan tu berpeluk-peluk, Allahu Akbar. Dan berdakap ia akan tiap-tiap seorang daripada mereka itu berapa lama? Kadar usianya di dunia. Allahu Akbar. Kalau usianya di dunia tu 50 tahun, 50 tahun lah dia peluk bidadari tu. Kalau usia dia di dunia 70 tahun, maka 70 tahun lah dia berpelukan dengan bidadari tu. Kalau usia dia 90 tahun, maka 90 tahun lah dia berpeluk-peluk dengan bidadari. Seorang ni nak layan 1000 bidadari nak dilayan. Allah. Dan pada satu riwayat daripada Hazrat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katanya bahwasanya seorang lelaki daripada ahli syurga berpeluk-peluk ia akan hurul ain, ini bidadari tu, kadar 70 tahun. Allahu Akbar. Bukan 7 tahun, bukan 70 minit, ya, 70 tahun dia berpeluk-peluk dengan seorang bidadari. Ini nak melayan lagi 999, ya, sedang menanti. Ya. Tak jemu ke Ustaz? Tiada jemu suami akan dia. Yang ni penghuni syurga tu, yang laki-laki lah. Yang perempuan dia tak layan tu. Dia layan hidangan makanan, perhiasan, pakai cantik-cantik, nak ada orang layan. Itu yang perempuan. Kalau yang laki-laki ni dia ada bidadari, ya, berpeluk-peluk selama 70 tahun. Tak jemu ke dia? Tak jemu suaminya itu akan dia. Jadi tak jemu, layan seorang. 1000 orang nak layan bidadari. Allahu Akbar. Kat dunia ni satu orang pun susah nak layan, ya. Namun si suami dalam syurga tu ditetap tanpa jemu akan melayan setiap bidadari yang menanti menunggu, ya. Tiada jemu suami akan dia. Habis tu bidadari itu tak jemu ke? Dan bidadari itu pula tiada jemu ia akan suaminya. Yang ini sama-sama tak jemu, ya. Saling dakap, berdakap, peluk, berpeluk. Bukan setahun, bukan 2 tahun, 70 tahun berpeluk-peluk tak lepas-lepas. Bukan seorang, bukan 2 orang, 1000 orang nak dilayannya. Allahu Akbar. Dan tiap-tiap mendatang ia akan dia didapatnya akan dia bikir. Ya, ini bikir tu apa? Maknanya perawan, gadis dulu. Ya. Jadi masih dara. Walaupun dah didatanginya berkali-kali sang bidadari tadi. Ya.
Dan tiap-tiap mendatang ia akan dia, yakni mendatang si penghuni syurga tadi kepada bidadarinya tu, sentiasa dalam keadaan dia masih perawan lagi. Ya. Akan dia didapatnya, akan dia fikir, yakni gadis. Jadi kembali dalam hal keadaannya sebagai anak dara yang masih perawan. Dan tiap-tiap kembali berhadap hurul ain bidadari itu kepadanya, nescaya kembali syahwatnya kepada hurul ain bidadari. Allahu Akbar. Ya. Itu keadaan dia. Walaupun dia baru selesai, ya, bersama-sama, ya, berpeluk-pelukan dengan bidadari tadi, ya, namun tidak ada kebosanan antara keduanya, melayan segala kehendak syahwat, ya, di dalam syurga itu. Walaupun setelah selesai menikmati kenikmatan syahwat tersebut, ya, namun Allah Subhanahu Wa Taala jadikan hurul ain tadi, bidadari itu cantik kembali, perawan kembali, ya, kelihatan memberahikan kepada penghuni syurga tadi, sehingga menyebabkan dia melayan bidadari tersebut berkali-kali. Maka dijimaknya akan dia dengan kuat. Bukan kita main-main jimak di dalam syurga tu, ya. 70 lelaki punya kekuatan diberikan kepada penghuni syurga tadi untuk melayan bidadari-bidadari ni. Kalau seorang bidadari tak ada masalah kot, insya-Allah, Tapi ni 70 kekuatan lelaki diberikan kepada kita untuk melayan 1000 bidadari di dalam syurga. Ini bagi syurga yang biasa-biasa je ni, ya. Belum syurga yang lebih tinggi lagi, ya. Dan tiada mani daripada lelaki, dan tiada pula mani daripada hurul ain bidadari itu. Allahu Akbar, ya. Jadi kenikmatan, ya, syahwat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada penghuni syurga tu sangat hebat, ya? Jauh melebihi tenaga kekuatan yang biasa kita nikmati dalam kehidupan dunia ni. Yalah, kalau yang dah berkahwin tu dia tahulah, ya. Ini bagaimana kenikmatan di dalam melayan syahwat, daripada hubungan suami isteri tadi tu memerlukan kekuatan, ya. Kalau tak kuat, maka orang perempuan pun dia tak dapat merasai kenikmatan tu, ya. Jadi perlu dilakukan dengan bersungguh-sungguh, bukan berkata boleh main-main, ya. Jadi dalam syurga pun kena buat sungguh-sungguh lah, ya. Maka dijimaknya akan dia dengan kuat. Dengan kekuatan bagaimana? Kekuatan 70 lelaki, ya. Kemudian tu nak cerita apa lagi? Tiada mani daripada lelaki itu, maknanya tiada pancuran keluar air mani daripada tubuh dia, baik penghuni syurga maupun bidadari tersebut, ya. Faedah. Bermula syurga itu 8, ya. Al-Jannatu Samaniyah. Syurga itu ada 8, ya. Yang pertama Darul Jalal, ya. Syurga yang pertama itu dinamanya Darul Jalal. Darul itu artinya negeri lah, ya. Jalal artinya keagungan, kebesarannya. Daripada luk-luk mutiara yang putih. Yakni syurga Darul Jalal itu berwarna putih, dihiasi dengan luk-luk mutiara yang berwarna putih. Kemudian syurga yang kedua bernama Darussalam, ya. Negeri
Salam, salam artinya kesejahteraan, ya, yang dibina daripada yakut yang berwarna merah. Kemudian yang ketiganya Jannatul Ma'wa, ya. Jannatul Ma'wa dibina daripada zabarjad yang berwarna hijau. Yang keempat Jannatul Khuld yang dibina daripada marjan, batu marjan yang kuning, ya. Warna Jannatul Khuld ni berwarna kuning. Yang kelima Jannatul Na'im yang dibina daripada perak yang berwarna putih. Keenam Jannatul Firdaus yang dibina jadikan daripada emas yang berwarna merah. Seterusnya yang ketujuh Jannatul Adnin yang dibina daripada mutiara yang putih. Dan seterusnya Darul Qarar, syurga yang tertinggi sekali, ya. Darul Qarar yang dibina dijadikan sebagai tempat tinggal yang kekal. Riwayat daripada Hazrat Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menjadi Allah Ta'ala akan Adn, yakni syurga Jannatul Adn, dengan tangannya, yakni dengan tangan kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Satu bata daripada mutiara yang putih, dan satu bata daripada yakut yang merah, dan satu bata daripada zabarjad yang hijau, ya. Ini syurga Adnin itu akan dihiasi dengan mutiara, yakut, ya, dan zabarjad dengan warna putih, merah dan hijau, ya. Pagarnya kasturi, rumputnya za'faran, anak batunya lu'lu', mutiara, dan tanahnya ambar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman baginya, yakni kepada syurga Adnin itu, berkata olehmu, yakni Allah Ta'ala perintahkan syurga Adnin itu mengucapkan sesuatu, berkata olehmu, maka berkata ia, qad aflahal mu'minun, kemenanganlah, sesungguhnya kemenanganlah orang-orang yang mukminin, ya. Orang-orang yang beriman telah menanglah mereka, ya. Telah berjayalah mereka mendapat segala kenikmatan yang telah dijanjikan kepada mereka, ya. Maka firman-Nya, demi kemuliaanku dan kebesaranku, tiada berjiran akan daku pada engkau oleh orang yang bakhil. Ini orang yang kedekut, tidak mahu pernah bersedekah, ya, tidak mahu pernah menolong orang-orang yang susah, fakir, miskin, atau orang yang kelaparan, orang yang kesusahan, ya. Maka mereka itu akan diharamkan daripada menikmati segala kenikmatan tersebut, ya. Demi kemuliaanku, kata Allah Ta'ala, demi kemuliaanku dan kebesaranku, tiada berjiran akan daku pada engkau oleh orang yang bakhil. Kata Hazrat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, segala mahligai syurga itu seperti bintang di langit, dan segala sungainya seperti bintang di langit. Jadi mahligai syurga tu seperti bintang di langit. Maknanya mahligai dekat syurga tu bukanlah satu, ya. Banyak bertaburan. Katakanlah penghuni syurga tu ramai, setiap seorang penghuni syurga tu dia akan menjadi raja dalam syurga dia. Katakanlah kalau seorang penghuni syurga yang terakhir sekali masuk syurga, ya,
disebabkan iman yang ada sebesar zarah dalam hatinya, sebesar biji sawi dalam hatinya, ya, atau pernah mengucapkan sekali kalimah la ilaha illallah dalam hidupnya, sama ada dengan qalbinya ataupun dalam dirinya dia pernah menyebut la ilaha illallah, pernah mentasdikkan keesaan Allah Ta'ala, ada iman walau sebesar zarah, maka nescaya dia akan dikeluarkan juga daripada api neraka, ya. Mana bila dah keluar daripada api neraka, nescaya mesti akan masuk syurga, ya tak? Dan syurga untuk penghuni neraka yang akhir sekali keluar ni, jadi penghuni syurga yang last sekali akan masuk lah, ya. Syurga untuk dia tu, ya, ini cerita yang last sekali akan masuk syurga ni. Mana yang last sekali keluar daripada api neraka tu, untuk dimasukkan ke dalam syurga, syurga dia 10 kali ganda luas di dunia ni. Allah. Dan dia akan jadi raja dalam syurga dia. Tak ada satu raja mana pun akan ganggu. Jangan kata raja loyo ke, raja sana ke, raja jembal ke apa, tak ada santai. Tak ada raja pun akan ganggu gugat kerajaan dia. Kalau tuan-tuan, pakcik-pakcik, abang-abang, saudara-saudara sekalian jadi penghuni syurga, tuan-tuan adalah raja dalam syurga, tuan-tuan. Dan bila kita dah jadi raja dekat dalam syurga kita tu, tak ada mana-mana raja lain akan cuba nak takluk kerajaan kita. Tak boleh. Dia punya syurga pun luas, banyak. Ya, kalau kita punya yang paling akhir sekali keluar tu pun, ya, 10 kali ganda dunia ni, nak buat apa? Yang suku ni pun tak habis lagi nak merayaunya, ya. Ada tanah lebih pun tak tanam apa-apa pokok pun, rumput je banyak, lalang ada, ya. Pokok apa buah pun tak ada, ya. Jadi dalam syurga tu kita jadi raja, tanamlah pokok apa nak tanam pun. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, ya. Jadi syurga di dalam kehidupan akhirat itu, ya, dengan mahligai-mahligainya bertaburan banyak, ya, sebanyak mana penghuni-penghuni syurga tu, setiap satu orang penghuni syurga tu dia akan menjadi raja bagi syurga dia, ya. Jadi sebanyak bintang-bintang di langit keadaan, ya. Dan segala sungainya seperti bintang di langit, dan padanya sungai Nahrul Rahmah berlaku ia pada sekalian syurga. Itulah dia sedikit sebanyak tentang hal keadaan yang terdapat di dalam syurga, ya. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi mendengar beberapa banyak lagi penjelasan-penjelasan, ya, perkhabaran-perkhabaran daripada hadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hal keadaan di dalam syurga ini. Untuk apa? Bukan untuk kita berkhayal-khayal, ya, tetapi untuk kita beriman dan yakin dan percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan syurga itu untuk orang-orang yang beriman, ya, untuk membalas segala amal-amal soleh yang telah dilakukan oleh orang-orang yang beriman, ya, untuk orang-orang yang beramal soleh dan beriman, maka Allah Subhanahu Wa Taala sediakan syurga khalidina fiha abada, kekal mereka di dalam. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang dapat masuk ke dalam syurganya, ya, bersama dengan hamba-hambanya yang beriman dan beramal soleh, yang menetapkan kita dalam iman, hidupkan kita dengan iman, dan matikan kita dalam iman, dan bangkitkan kita bersama orang-orang yang beriman. InsyaAllah apa yang kita dengar daripada kuliah kita malam ini dapat kita ambil manfaat, dan kita ambil iktibar, kita amalkan dan kita sampaikan kepada ahli keluarga kita, insyaAllah. Yang baik daripada Allah, yang tidak baik daripada kelemahan diri saya sendiri, insyaAllah kita doa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. ربنا زدنا علما. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء
وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.